Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak murid tahun 1 sekalian? Okay, saya harap semuanya sihat belaka dan dirahmati Allah. Baik, hari ini kita akan sambung PDPR kita tentang tajuk kita pada hari Ahad yang lalu, iaitu air dalam kehidupan. Seperti kita tahu itu, kita dah belajar tentang jenis-jenis air dan juga maksud air mutlak tersebut. Jadi hari ini kita akan sambung pula tentang bahagian air, bahagian-bahagian air dan juga adab menggunakan air. Baik. Okey, untuk murid-murid di rumah boleh buka buku teks muka surat 89. Kita sambung tajuk yang sama. Ustaz akan habiskanlah tajuk tentang air ni. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan lihat tentang bahagian-bahagian air. Okey, bahagian-bahagian air terbahagi kepada 4, iaitu air mutlak, air musta'mal, air musyammas dan air mutanajis. Ada 4 jenis. Yang pertama, air mutlak, air musta'mal, air mutanajis, air musyammas. Okay, kita akan tengok satu-satu apa benda air mutlak ni, apa air musta'mal ni. Okey, baik. Macam hari tu Ustaz ada sentuh sikit tentang air mutlak. Kita semua tahu air mutlak bermaksud air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Sebagai contoh, air mutlak yang kita belajar hari itu ada 7 jenis kan. Air hujan, air sungai, air laut, air mata air salji, apa lagi? Air perigi dan juga air apa satu lagi tu? Dan juga air embun. Kan? Ada 7 jenis. Itu semua daripada Allah, sifat asal dia. Air mutlak ni. Air mutlak ni sebagaimana kita tahu, hukum dia suci dan menyucikan. Kita boleh gunakan untuk bersuci. Dan dia boleh kita gunakan untuk kegunaan harian. Kita boleh gunakan untuk mandi, kita boleh gunakan untuk membasuh kain dan pinggan. Kita boleh gunakan untuk berwuduk. Itu yang penting. Bila menyucikan, kita boleh gunakan untuk berwuduk. Baik. Tetapi ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah bau dan rasanya. Hukum dia suci tapi tidak mencucikan. Contohnya macam air mutlak bercampur dengan air Milo, air dengan Milo, dengan serbuk Milo. Jadilah air Milo kan. Lagi air mutlak bercampur dengan serbuk teh. Jadilah air teh. Boleh tak kita ambil wuduk dengan air teh? Tak boleh. Dia hukum dia suci tetapi dah jadi kegunaan untuk minum sahaja. Air mutlak ni kena air yang asal. Air yang asal daripada Allah yang Allah ciptakan. Barulah kita boleh gunakan untuk bersuci. Beza ya, suci dengan menyucikan. Okay, itu kategori air mutlak. Baik, yang kedua kita pergi kepada air musyammas. Apa maksud air musyammas? Pernah dengar tak air musyammas ni apa? Okey, kita tengok apa itu air musyammas. Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Ni selalunya cuaca panas macam kita pun ada cuaca yang panas kan waktu tengah hari, waktu musim kemarau. Kadang kita terbiar air dalam satu bekas di luar rumah, terbiar dengan terdedah dengan cahaya matahari panas. Macam negara-negara Arab, negara-negara padang pasir, itu pun banyak air musyammas sebab simpan dalam bekas air, negara dia terdedah kepada cuaca yang panas. Jadi air dalam bekas tersebut air mutlak tetapi berada dalam bekas yang boleh berkarat. Contohnya bekas besi ke, bekas yang senang berkarat lah. Jadi air tersebut dinamakan air musyammas. Apa hukum air musyammas ni? Hukum dia makruh menggunakannya pada tubuh badan. Tapi dia tetap suci dan menyucikan. Kita boleh gunakan untuk berwuduk. Boleh. Tetapi hukum dia makruh sebab berbahaya kepada kulit kita. Ialah kulit kita lembut.
tiba-tiba kena air yang panas kan. Boleh memudaratkan kulit. Jadi boleh kalau terdesak boleh gunakan, tetapi hukumnya makruh. Itu air musyammas. Dia berasal daripada perkataan matahari syams. Dalam bahasa Arab kan, matahari dalam bahasa Arab maksudnya syams. Jadi dia, air musyammas ni mungkin dinamakan kerana air tu terdedah lama pada matahari, terdedah dengan cuaca yang panas. Jadi kita boleh gunakan untuk berwuduk, cuma hukum dia makruh. Itu bahagian air yang kedua, iaitu air musyammas. Baik, yang ketiga adalah air musta'mal. Okey, air musta'mal ni apa? Pernah dengar air musta'mal? Okey, kita tengok apa maksud air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Air ni maksudnya kita dah guna. Contohnya, kita ada satu bekas baldi. Satu bekas baldi dalam bilik air. Kita buka air paip, kita basuh tangan melalui air paip. Air yang keluar daripada bekas basuhan tu masuk dalam baldi tersebut. Kita kumpul. Itulah air musta'mal. Kalau macam dalam pengertian kat sini, air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Air yang kita dah guna. Contoh kita celup ke, kita basuh wuduk macam biasa daripada sinki contohnya, tapi bekas tadahan air tersebut kita masih simpan. Itu nama dia air musta'mal. Boleh tak kita nak guna air musta'mal ni? Nanti kita tengok dulu apa kadarnya. Kadar airnya adalah kurang dari 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat airnya, bau, warna dan rasa. Itu air musta'mal. Dinamakan air musta'mal, kita dah guna dan dia punya isi kandungan tak sampai 2 kolah. 2 kolah tu berapa liter tu? Nanti Ustaz bagi tahu berapa liter 2 kolah. Banyak 2 kolah. Sebenarnya kalau dalam bilik air rumah-rumah taman kita ni tak cukup 2 kolah kalau bekas air tersebut. Jadi kalau kita nak ambil air daripada air kolah dekat rumah, bukan dekat masjid, bukan dekat masjid kat surau. Dekat rumah tak cukup. Kalau nak tahu 2 kolah besar mana, nanti Ustaz bagi tahu. Okey. Hukum air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan. Kita nak guna buat basuh kaki bolehlah. Tapi untuk kita berguna untuk berwuduk, tak boleh. Kita boleh guna untuk kegunaan lain. Air itu bersih, suci. Tetapi tidak boleh menyucikan. Tidak boleh kita gunakan untuk berwuduk dan mandi wajib. Itu air musta'mal. Okey, yang keempat. Yang keempat kita tengok. Bahagian air yang keempat adalah air mutan najis. Air mutan najis ni apa? Macam pernah dengar je kan? Dengan najis kan? Najis tu apa? Okey, kita tengok apa maksud dia. Okey, air mutan najis ialah air yang kurang 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Macam kita tadi, macam air musta'mal tadilah. Dia kandungannya kurang 2 kolah. Tapi mutan najis ni pula dah kurang 2 kolah. Air tu pula dimasuki najis. Tak kisahlah najis manusia ke, najis daripada haiwan ke. Benda tu kalau benda tu dikira najis, dikira air yang masuk bekas air tersebut dikira air mutan najis. Bila masa air daripada 2 kolah, kurang 2 kolah dimasuki najis, air tersebut dinamakan air mutan najis. Yang kedua, dia ada 2 jenis. Tadi yang pertama bila air tu kurang 2 kolah dimasuki najis walaupun tidak mengubah sifat air. Kita tak nampak pun ada berubah. Contohnya ada masuk tai ada masuk najis cicak contohnya. Najis cicak. Kita tengok air okey je, tak berubah pun, cuma kita nampaklah air najis cicak dekat dalam air tersebut. Tapi air tersebut kurang 2 kolah. Tetap dinamakan air mutan najis. Yang kedua, air itu lebih pada 2 kolah. Macam contohnya kolah di surau. Dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Tapi bila air, walaupun banyak air tersebut, dimasuki najis pula. Contohnya najis manusia. Contohlah ada orang terlepas buang air ke dalam bekas kolah tersebut, mengubah air tersebut. Daripada air itu jernih jadi warna keperang-perangan, warna coklat. Itu pun dinamakan air mutan najis walaupun air itu lebih 2 kolah.
Kalau nak tahu kadar 2 kolah tu, okey, tengok pada gambar ni. Okey, 2 kolah tu kalau dalam ukuran liter dia adalah 230 liter. 2 kolah bersamaan dengan 230 liter. Lebih 2 kolah baru dia dinamakan, kalau air mustakmal tadi walaupun digunakan berkali-kali, tetapi kalau melebihi 2 kolah kita boleh guna lagi. Okey, kalau air mutan najis, ini maksud dia kadar air 2 kolah dan bercampur najis. Nampak najis tu ada dekat dalam air kolah tersebut. Jadi dia merubah sifat dan warna air tersebut. Itu pun dinamakan air mutan najis. Ini kalau kadar kurang dari 2 kolah. Contohnya macam ni, kolah dekat rumah lah. Ini kurang 230 liter. Jadi tak boleh kita gunakan berkali-kali untuk mengambil wuduk, untuk bersuci. Baik. Hukum air mutan najis tadi apa dia? Tidak suci dan tidak menyucikan. Dah bercampur dengan najis, mestilah tidak suci. Jadi kita tak boleh gunakan air mutan najis untuk mengambil wuduk. Jadi kat sini kamu boleh rumuskanlah yang kita boleh gunakan untuk mengambil wuduk dan mandi wajib hanyalah air mutlak dan juga air musyammas. Musyammas pun hukum dia makruh. Sebaiknya carilah air mutlak yang pertama tadi, bahagian yang pertama. Ni macam Ustaz sebutkan tadi, isi kandungan 2 kolah ialah lebih 230 liter. Contohnya macam kolah di surau lah. Kolah di surau, di masjid, kebanyakannya melebihi 2 kolah. Jadi tak ada masalah kalau awak nak celup terus berwuduk daripada kolah tersebut. Kalau macam kat rumah taman, macam gambar ni, ni tak boleh lah awak celup terus daripada kolah tersebut. Dia jadi air mustakmal. Awak kena ambil daripada air daripada pipe tersebut. Tak boleh celup daripada kolah. Bila awak celup, tak sah sebab jadi air mustakmal. Tapi kalau macam dekat kolah melebihi 230 liter, 2 kolah, awak boleh celup dalam kolah tersebut. Sebagaimana awak tengok orang berwuduk di surau lah. Sebab melebihi 230 liter, dia tak jadi air mustakmal. Tetap air mutlak. Baik. Seterusnya, kita dah belajar tentang bahagian-bahagian air. Jadi kita tengok pula adab menggunakan air. Apa adab dia? Dalam Islam ni terkenal dengan adab-adabnya. Jadi kita nak gunakan air pun ada adabnya yang tersendiri. Baik, yang pertama adalah menutup paip selepas digunakan. Ya, kenapa? Bagi mengelakkan pembaziran. Membazir itu adalah amalan syaitan. Jadi janganlah kita mengikut amalan syaitan. Lepas kita gunakan air, tutup semula paip supaya tidak membazir. Sebab air ni keperluan setiap manusia. Janganlah kita gunakan untuk kita sahaja. Kalau kita dah tak guna, tutup semula, bagi peluang pada orang lain untuk menggunakannya. Okay. Yang kedua adalah menggunakan air mengikut keperluan. Lebih kuranglah. Janganlah kita guna terlalu berlebihan. Kadang-kadang mandi sampai 1 jam. Betul, tak tahu buat apa dekat dalam bilik air tu. Mandi lama-lama. Mandi pun sekadar perlulah. Dah bersih semua, dah yakin bersih, cukuplah. Jangan mandi terlalu lama. Bagi guna sekadar keperluan sahaja. Tak perlu membazir air. Sebab air ini adalah anugerah Allah. Kalau kita menggunakan dengan secara membazir, adakah macam kita tidak bersyukurlah dengan nikmat Allah. Sebab tu kita kena gunakan dengan sebaik-baiknya. Okay, adab yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Macam kita tahu, air laut dan air sungai ni salah satu air mutlak. Tapi cuba bayangkan, kalau awak nak berwuduk, awak nak mandi sungai, awak nak mandi laut, tiba-tiba awak nampak sampah timbul banyak dekat laut, timbul banyak dekat sungai. Sampai hati tak nak mandi. Sedih tengok tengok sampah banyak dekat laut dengan sungai. Jadi kita sebagai orang Islam, janganlah kita buang sampah ke dalam laut dan sungai. Buang sampahlah ke tempat yang sepatutnya, yang telah disediakan. Baik, jadi secara rumusannya, air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas, tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Macam kita tahu tadi, macam Ustaz sebut tadi, air mutlak ni kita boleh gunakan untuk istinja. Istinja tu apa? Basuh najis lah, menghilangkan najis selepas kita buang air, berwuduk dan mandi wajib. Kita boleh gunakan air musyammas, tetapi makruh hukumnya sebab penggunaannya boleh membahayakan tubuh badan kita, boleh membahayakan kulit.
Okey. Sekarang kita tengok sikit rumusan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, kita tengok dalam satu video. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya rasa setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap murid-murid sekalian dapat memahami tentang tajuk kepentingan air dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu, air ni banyak kegunaannya dalam kehidupan kita. Terutama lagi untuk sebagai kita orang Islam untuk bersuci. Contohnya berwuduk dan mandi wajib. Baik, jadi untuk kerja rumah pada hari ini, saya nak kita buat, murid-murid sekalian buat latihan dalam buku aktiviti yang berwarna merah jambu ni. Muka surat, sambung daripada latihan hari tu, ada muka surat 101 sampai 102. Okey, selamat belajar anak sekalian. Semoga ilmu yang kita kongsi hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.